Dan saya setuju pandangan Yang Muhammad Perdana Menteri sewaktu beliau berada di Bukit Mentajam semalam. Ya, Datuk Seri Ibrahim berkata beliau mahu bersikap lebih tegas dan tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana individu yang mengaut hasil negara dalam membolehkan lebih manfaat dapat diberikan kepada rakyat. Memang saya bersetuju. No doubt about it. Saya yakin rakyat pun semua bersetuju. Kata dia Anwar, dia kata kiranya rompakan terhadap hasil negara dapat dihentikan, harga barang yang melonjak tinggi juga dapat diturunkan. Memanglah saudara, kalau perut poket kita penuh. Tahun ini saja katanya beliau telah mengkaji tentang kenaikan gaji penjawat awam. Alhamdulillah, dah 10 tahun penjawat awam tak ada kenaikan gaji. Jadi, tapi untuk melaksanakan kenaikan gaji dan sebagainya, duit nak korek dari mana saudara? Dari mana datangnya dana? Nak meminjam hutang negara dah 1.5 triliun. Ini masalah yang perlu difikirkan. Sebab itu saya bersetuju pandangan Saudara Ibrahim. Beliau mahu supaya setiap kebejatan, sama ada korupsi ataupun bawah meja ini perlu dihentikan. Dan bagi mereka yang selama ini kalau banyak simpan duit luar negara, bawa balik. Bawa balik lah. Jangan fikirkan tembuluk sendiri. Kasihanilah rakyat. Negara dalam keadaan sekarang ni di seluruh dunia, saudara, bukan negara kita saja. Di Indonesia meningkat harga beras. Besok saya akan laporkan lagi. Di Thailand harga beras lebih tinggi daripada negara kita. Cadangan nak ada RM30 untuk 10 kilogram. Tapi di Thailand, walaupun dia negara pengeluar beras, RM37.50 untuk 10 kilogram lebih mahal daripada negara kita. Apa yang dapat dilakukan oleh kerajaan, saya lihat. Saya lihat memang beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim berusaha habis-habisan. Tetapi dalam pelaksanaan ini perlu dicarilah, saya haraplah Menteri Ekonomi Rafizi perlu mencari kaedah terbaru. Macam mana untuk meningkatkan, mengimbangkan. Sama ada kita bagi subsidi ke, atau subsidi bersasar ke. Saudara. Ini gambaran yang saya lihat. Kalau tidak, maka terjeruklah air mata rakyat. Rakyat menanti, rakyat yakin. Saya lihat keyakinan rakyat terhadap kerajaan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu tinggi. Tapi air mata mereka terurai, saudara. Terurai itu maksudnya menitislah. Bila mendengar pengumuman demi pengumuman, tapi sejauh mana sampainya? Kita berterima kasih dapat STR, skim tambahan untuk isi rumah. Baru ni dapat RM500. Terima kasih. Kita tahu untuk bagi RM500 itu pun beberapa bilion kerajaan terpaksa berbelanja. Tapi bila sampai pada rakyat dengan RM500, berapa hari saja? Berapa hari saja? Itu akhirnya jangan sampai zaman terdahulu. Zaman sebelum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat bantuan daripada kerajaan cukup-cukup untuk beli ayam Kentucky Fried Chicken aja. Bawa anak-anak pergi makan KFC habis. Jadi saya haraplah Saudara Fizi jangan berhenti berfikir, berhenti berretorika. Dan bukan hanya Saudara Fizi, begitu juga Menteri Kerja Raya memikirkan bagaimana supaya kontrak-kontrak ini dapat digandakan, dapat diagihkan supaya tidak dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Bagaimana Menteri Perdagangan dalam luar negara. Itu paling penting. AP ini perlu dikaji semula. Ini orang tertentu je yang kaya. AP, beras dan sebagainya. Bagaimana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna yang diberi tanggungjawab untuk mengawal keterjaminan makanan, Abang Mak Sabu. Pastikan ada beras dan sebagainya besok insya-Allah. Jadi kos sara hidup rakyat inilah yang menghantui kehidupan rakyat saat ini. Saya bercakap terus terang. Bukan kita nak marah, tidak. Tetapi mesti ada satu mekanisme. Dan yang paling penting sekali lagi saya katakan, Pak Menteri bila melaporkan kepada Perdana Menteri, tolonglah bercakap benar. Jangan hanya bercakap retorika. Oh, no problem, kita dah tangani. Oh, no, tak mau. Kita sudah terbiasa dengan budaya sebut. Ini budaya baru, kerajaan madani. Saudara Rosman Idris bersetuju, saya setuju. Hutang negara daripada 686 bilion melonjak sampai 1.5 triliun.
Ini parah saya. Saudara Marabi Abdullah, rakyat hendak sangat tukar kerajaan dulu. Saya tak maulah. Orang kata memulangkan paku bawah keras. Dulu masa zaman Tok Najib dulu dah elok tenang-tenang. Korang juga fikir itu tak kena, ini tak kena. Akhirnya apa jadi? Jadi kata Wan Hizam, dia kata sepatutnya AP dah kita hapuskan dari dulu lagi. Saya pun juga bersetuju. Sebab yang kayanya kartel-kartel pemilik AP. Buka. Siapa boleh import beras yang murah, siapa boleh import gula ke, gandum ke, apa semua. Dia, it's a free enterprise country. Ini tidak. Begitu juga apa ini, kereta, motor. Syarikat-syarikat besar, siapa pemiliknya? Harap-haraplah saudara. Sekarang ni nampak gaya kata Cik Fazri, dia kata memanglah rakyat dah kena buah keras lah sekarang ni. Itu yang saya tak dapat nak menyantuni pandangan anda satu persatu. Tapi saya lihat apa yang saya lontar ini, itulah realitinya. Dan saya harap agar Pak Menteri janganlah hanya mengaburi Perdana Menteri for the sake untuk mengambil hati. Berceritalah sebenar-benarnya agar Perdana Menteri juga dapat menyantuninya. Malam besok kita akan mengulas secara insya-Allah. Malam besok saya kena tajuk, tak silap saya, belum duduk berlunjur dulu. Kita nak tanya. Belum apa-apa lagi dah buat pengumuman. Saya bersetuju dengan pandangan Yang Amat Perdana Menteri. Kesan daripada ketirisan serta usaha untuk memerangi budaya korupsi perlu digandakan agar wang negara ini dapat selamatkan. Saya bersetuju. Tapi sebagaimana awal-awal lagi, tahun dulu lagi saya dah bercakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai tongkat sakti untuk menyelesaikan masalah kewangan atau masalah ekonomi negara. Terus berubah. Tak. Dia kena berpengkat-pengkat. Tapi kepedihan itu dirasai oleh rakyat. Saya lihat tambah-tambah lagi sekarang ni saudara. Ini musim panas ni berlaku ni saudara. Bagaimana dengan pengenalan padi. Saya walaupun adalah kenyataan mengatakan tak efek. Saya kata saya geleng kepala, tak efek apa benda kalau sawah kering. Bagaimana pendapatan pesawah? Bagaimana penghasilan padi tentu berkurangan. Ini jelas cuaca panas sekarang ni. Ini kesan daripada El Nino. Memanglah kita tak salahkan kerajaan. Tapi Abang Mat Sabu kena fikirlah apa bentuk cara untuk membantukan rakyat. Khususnya di sektor pertanian. Ada padi-padi yang dah hampa. Tanah kering. Saya melihat macam mana Esko Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Dr. Abdul Rashid Yuk berkata kebanyakan sawah terletak di luar kawasan tanaman lembaga kemajuan pertanian MADA. Jadi terdapatlah petak-petak sawah di luar kawasan MADA dilaporkan sudah mengalami masalah tanah merkah. Kalau ini berlaku, tentulah efeknya kepada pengusaha-pengusaha ataupun petani-petani pesawah. Secara APEC, saya setuju. APEC dia kata zaman Datuk Najib dulu ada kedai satu Malaysia, ada klinik satu Malaysia, ada beri bantuan. Hari ini ada bantuan, bukan tak ada bantuan. Tetapi bila kedai satu Malaysia dah tak ada, ini masalahnya. Datuk Saudara Rafizi kena berfikiran ke depan. Jangan apa yang diwujudkan Datuk Najib dulu tu, for the sake untuk kononnya, ini era baru, ini tak boleh pakai, tak boleh. Yang mana baik kita kekalkan. Contoh macam klinik satu Malaysia. Hari ini kalau nak pergi klinik, bayaran perubatan tinggi. Terlalu tinggi. Dan rakyat nak pergi ke kota-kota untuk mendapat rawatan di hospital-hospital kerajaan. Bersusun-susunlah. Bila musim panas, bila musim hujan. Jadi kalau ada klinik satu Malaysia dulu, di kawasan-kawasan kampung pun ada. Ditingkatkan. Itu gambarannya, saudara. Jadi dengan keadaan apa yang berlaku di Kedah tentang petani sawah ni, saya rasa akhirnya saya melihat bahawa laporan-laporan saya terima ramai pesawah-pesawah yang duduk termenung lah, saudara. Sudahlah mereka mengalami ancaman daripada baja yang tak menentu, benih padi sekarang ni yang banyak hampa. Dan tiba-tiba kalau tanah sawah merkah, macam mana padi nak subur? Itu keadaannya, saudara. Itu satu, saudara. Jadi ada lagi, saya nak beritahu saudara, itu tentang pesawah padi.
Admin saya tak sabar-sabar tu dia nak tunjuk. Sebenarnya. Saudara, di Kedah juga, ini sebagaimana yang dilaporkan oleh media berita harian. Saya hari ini, saya kena kepala saya, ini berlaku di Bukit Kayu Hitam. Kesan cuaca panas yang melanda dan memasakan kira 70 penoreh getah Felda di Lakar Selatan, di Changlun, tempat saya lahir tu saudara. Menukar shift kerja, terpaksa kerja waktu malam untuk mengelak rasa panas. Tak ada lagi nak kerja. Selalunya zaman arwah mak saya dulu, menoreh getah pukul 5 subuh ataupun 6 subuh menoreh getah. Jadi lepas menoreh getah, kalau 1 ekar tu, mengambil masa sampailah pukul 11 pagi. Kena kutip getah tu, bawa sampai pukul 12 tengah hari, baru dia bawa getah itu tempat kilang. Tapi kesan panas di Felda Lakar Selatan, di Changlun, terpaksalah penoreh-penoreh itu menukar shift. Kebanyakan mereka buat demikian kerana tak tahan dengan bahang panas pada waktu siang. Selain itu, terpaksa pula memendekkan tempoh menoreh getah waktu pagi. Kerana bila waktu panas, getah berkurangan. Waktu malam tu adalah sikit lebihan. Cuaca sebelah malam lebih sejuk. Jadi lebih 90% penoreh terpaksa keluar menoreh pada waktu malam. Di sinilah saya katakan air mata rakyat. Kalau siang hasilnya sedikit. Sebab susu getah menitik 2 jam saja. Dia punya tempoh. Ialah macam luka kita saya. Kalau luka darah tu keluar paling tinggi pun 2 jam saja. Jadi terpaksalah seorang penoreh sudah Mak Radi Rejab. Dia kata dia buat keputusan untuk menoreh pada waktu malam kerana suhu lebih sejuk. Saya rasa lebih selesa menoreh pada waktu malam kerana cuaca sejuk. Hasil pun lebih kerana boleh bekerja dalam tempoh yang agak lama. Saudara, ini laporan saya terima. Bukan orang kata sembang kosong. Jadi bagaimanapun dalam keadaan begitu, menoreh waktu malam, terpaksa pula lah berhati-hati kerana waktu malam ni banyak pula haiwan-haiwan berbisa. Segala ular dan sebagainya. Kalau selama hari ni subuh-subuh tu ular pun mungkin dah menyusul, tapi sekarang ni tengah malam. Bayang saudara. Itu keadaannya di apa yang berlaku.